Apa dia ciri-ciri khusus? Ciri-ciri khusus tamadun Islam ada 5. Nombor 1, Rabbaniyah. Apa dia Rabbaniyah? Rabbani, bukan kumpulan Rabbani. Rabbaniyah bermaksud berunsurkan ketuhanan. Otomatik tamadun tu teras dia apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, bila percaya pada Tuhan, dia akan terkait dengan apa? Sumber dia mesti berpaksikan kepada sumber wahyu di samping sumber akli. Bila kita percaya pada Allah, peraturan yang kita nak guna juga mesti datang daripada konteks yang sama. Apa dia konteks wahyu Allah? Al-Quran, firman Allah, kalam Allah, itulah yang kita nak guna, nak terap dalam sistem ketamadunan dan peradaban Islam. Nombor 1, sifat dia Rabbani. Yang kedua, universal. Apa maksud universal? Global. Maksudnya ketamadunan dan peradaban ini bukan eksklusif milik bangsa dan kaum tertentu. Dia adalah milik semua selama mana dia bergelar seorang Muslim. Tamadun bukan eksklusif untuk bangsa Arab. Tamadun tak eksklusif untuk bangsa Melayu. Tamadun tak eksklusif untuk India, Cina dan apa bangsa sekalipun. Tamadun ni jadi eksklusif untuk semua bangsa selagi mana dia bergelar seorang Muslim. Dia ada hak sepenuhnya dalam ketamadunan dan peradaban Islam. Yang ketiga, dia bersifat syumul. Apa dia syumul? Sempurna, komprehensif. Maksudnya daripada kepercayaan, daripada akidah. Sebab nilai-nilai ni bila kita sebut, ada tamadun aspek material tanpa aspek rohani. Tamadun Islam ada material, ada rohani. Bila aspek rohani dia ada nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai pendidikan, ada nilai alam sekitar, ada nilai kekeluargaan, ada nilai kepimpinan dan nilai-nilai yang lain. Ini kita nak tekan. Yang ketiga, syumul, sempurna, komprehensif. Yang keempat, tetap dan anjal. Kenapa tetap dan anjal? Tetap, Islam itu tetap tujuan dan matlamatnya dalam pembinaan manusia, tetapi dia anjal dalam konteks kaedah dan pelaksanaan. Tujuan tetap sama. Agama ni nak menjadikan manusia jadi baik, jadi soleh. Tetapi cara nak menjadikan manusia baik dan soleh terbuka. Apa dia maksud anjal? Bahasa moden. Anjal tu agak kuno sikit pengistilahan ni. Flexible. Yes. Macam chewing gum. Anda nak kunyah kok mana pun go on. Maksudnya kalau kita hari ini nak berdakwah, tujuan kita nak memalingkan manusia kepada Allah. Konteks dakwah, kaedah dakwah, cara dakwah terbuka untuk anda. Ini fleksibel dan kenyal. Islam tu mudah ke susah tuan-tuan? Betulnya. Mudah. Jadi konteks Islam ni bila dia terlampau luas, sempitkan sikit. Bila terlampau sempit, luaskan. Saya nak bagi satu contoh. Dulu di sekolah, guru besar minta kita turun, guru-guru pendidikan Islam, hak ustaz-ustazah ni lah. Sebelum budak-budak ni makan, ustaz duduk kat meja depan, baca doa ramai-ramai, baru kita mula makan. Jadi budak beli makanan, duduk kat meja ramai-ramai, okey ustaz duduk kat depan. Okey murid-murid kita berdoa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Duduk 2 hari, mai seorang parent. Ustaz, ya. Saya tak suka ustaz ajak doa makan pada anak saya. Terkejut kita. Pasal apa pula? Maksud saya doa makan yang tidak sunnah. Saya nak doa yang diajar ikut sunnah Nabi. Baik, doa makan ikut sunnah Nabi lagu mana? Baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Allahumma barik lana. Tak apalah, tak apa. Saya akan buat begitu untuk anak tuan. Bukan anak saya seorang, semualah. Takkan kita semua tak mau ikut sunnah Nabi? Saya pun tanya, salah ke doa Allahumma barik lana? Tak salah, tapi tak sunnah. Baik, saya pun panggil dia. Orang macam ni hak sempit dia jadi lagi sempit. Baiklah, abang saya nak tanya.
Abang pernah sekolah kan? Oh, mesti saya sekolah. Baik. Saya sebagai ustaz kat sekolah ni, apa-apa jua event dalam sekolah yang memerlukan bacaan doa, saya kena baca doa. Orang kata, ya, baik. Tahukah abang, persekolahan zaman moden ni ada event nama Hari Kantin, Hari Karnival, Hari PIBG, Hari Merentah Desa, hari macam-macam kepala mak bapak apa, semua ni memerlukan doa. Agak-agak esok saya nak baca doa Hari Karnival Kantin. Saya nak perlu buka hadis mana nak baca doa tentang Hari Karnival Kantin. Tolong bagi tahu kat saya. Allah, Hari Karnival Kantin pula. Carilah dalam kitab hadis doa mana Nabi pernah baca Hari Karnival Kantin. Jumpa tak tuan-tuan? Hari Pengakap, Hari Mesyuarat PABG. Lepas tu doa nak kena baca. Habis? Inilah katanya bila kita tu sempit, perluaskan. Jangan hak sempit kita nak bagi sempit. Kita hidup ni zaman yang berbeza. Doa kena doa. Salah ke doa bahasa lain? Salah ke doa menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang tidak ada percanggahan atau unsur-unsur syirik, khurafat, tahyul dalam doa tu? Alah, payah. Okey. Tu ialah apa dia kita sebut tadi, ciri-ciri khas. Yang terakhir selain pada tetap dan anjal ialah takamul. Apa dia takamul? Melengkapi. Tuan-tuan, dalam sesebuah tamadun hak besar-besar dulu, pernah dah ada unsur-unsur baru masuk dalam tamadun Islam. Banyak. Jadi di sini Islam mengajar kita tidak pernah menolak unsur-unsur baru yang ada faedah, yang ada manfaat kepada ketamadunan dan peradaban kita yang tidak bercanggah dengan Islam. Kita ambil benda baru yang ada manfaat, yang ada faedah. Tapi dia tak bercanggah dengan agama. Banyak hari ini, bahkan dulu tamadun Islam guna teknologi-teknologi orang kafir, sains-sains daripada orang kafir. Tapi ada manfaat ke tak manfaat? Ada. Ada faedah? Ada. Selama mana dia tidak bercanggah dengan Islam, guna. Dulu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih nak serang dinding benteng kota Konstantinopel, siapa yang buat meriam dia? Orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Orang kafir? Sudah. Yang nak kerik tu bukan orang Islam, tapi dia guna kepakaran kawan tu. Payah nak runtuhkan benteng Konstantinopel ni. Dia kena bina benteng Rumeli Hisori dulu. Dia kena adakan hubungan baik dengan kawan-kawan sekitar. Takut nanti kawan tu minta tolong, ada yang bersekongkol. Dia kawal dulu sepenuhnya kerajaan-kerajaan dan wilayah sekitar agar memihak pada dia. Kemudian dia tengok suasana Selat Bosphorus macam mana. Kemudian teluk apa tu? The Golden, apa dia panggil tu? The Golden Horn tu macam mana? Rupanya mereka pasang rantai besi bawah tu. Macam mana nak melempasi rantai besi ni? Dia tebang pokok-pokok di sebuah pulau tu, dia gelek kapal dia naik belah sana. Ingat bila masuk belah sana dah terlepas daripada rantai besi, mari pula turun panahan-panahan api Yunani. Api Yunani ni satu jenis api, bila panah dalam air tu dia tak padam tapi dia membakar air laut tu. Jadi kalau berjaya kapal kita lepas pun, dia boleh kena kayu kapal kita, membakar pula kapal. Banyak dugaan, tapi Allah bagi kelebihan, Allah atasi. Pernah baca tak sejarah? Pernah. Hebat kan? Nak bina api Yunani tu pun payah. Walaupun tu di pihak yang musuh, tapi dah itu ilmu, kita boleh gunalah teknologi tu, belajarlah. Tapi tahap dia nak jadi tara tu, tuan-tuan, hebat. Hebat. Bagaimana dia belajar dengan guru dia? Apa nama guru? Apa nama guru Sultan Muhammad Al-Fatih? Syekh Aqs Samsuddin. Dia belajar dengan guru dia. Dia belajar. Hebat guru dia ni, macam kita lah. Bila betul tak ada apa-apa. Bila kita salah, guru kita dulu buat apa? Bila kita salah, rotan, pam.
Baca betul, okey. Salah, pak, rotan. Kita rasa sakit hati tak dengan guru? Tak sakit langsung. Sebab apa? Bila betul tak ada apa-apa. Yang dia rotan tu bila kita salah. Di sinilah dia menerima bentuk adab, bentuk latihan macam ni. Satu masa guru dia kata, aku ni rasa tak berapa lama dah. Jadi aku minta, aku nak bagi tahu dekat bapak kamu, kalau lepas aku tak ada lepas pada ni, kalau nak berguru, kamu nak sambung perguruan, cari anak murid aku yang paling tua. Jadi bapak dia ni pi cari anak murid guru dia yang lama tu hak paling tua. Jumpa berguru pula dengan kawan tu. Cuma kawan tu ajak, kawan tu train berbeza dengan guru lama. Guru lama macam kita train, betul, okey, happy, gembira, salah pukul, salah piak, salah cubit. Tapi guru baru ni betul pun pukul, salah pun pukul. Betul, pam. Salah, pam. Sakit hati ke tak sakit hati? Oh, sakit hati murid. Aku jawab 2 campur 2 4 betul. Ustaz mari tampak juga. Oh, sakit hati aku ustaz ni. Kalau aku jawab 2 campur 2 5, okey lah. 2 campur 2 4, pasal apa kena tampak? Batin menderita, jiwa menggelora nak marah. Tapi sebab hormat dengan guru dia tak tanya pun. Pasal apa guru dia buat lagu tu? Last sekali bila bapak dia mangkat, siapa nak naik jadi khalifah? Dia. Bila dia naik jadi khalifah, dia menerima tetamu datang daripada delegasi-delegasi luar. Sama macam berlaku hari ni. Bila naik seorang pemimpin negara lain datang bagi ucapan tahniah jadi presiden, tahniah jadi perdana menteri, tahniah jadi tu. Dia pula ramai. Termasuk orang datang sembah menghadap ialah tok guru dia. Aku jadi khalifah, tok guru dia, ni peluang dia nak tanya pasal apa yang betul pukul, salah pun pukul. Hari tu beradab dengan guru dia tak tanya. Apa agak-agak jawapan tua guru dia? Sesuatu di luar dugaan. Dan ini pengajaran pada pemimpin kita hari ini. Wahai guru, sebelum ni belajar dengan guru kamu, kalau aku betul tak ada apa-apa, kalau aku salah dipukul. Tapi dengan kamu betul pun pukul, salah pun pukul, why? Dia tak jawab lah why, saya why-nya. Dia jawab bahasa dia lah. Dia kata dengar betul-betul, dan aku pun rasa kamu akan tanya soalan ni bila kamu duduk pada jawatan ni. Ini adalah pengajaran untuk kamu sebagai pemimpin. Dulu bila kamu jawab betul, aku pukul, kamu rasa sakit hati tak? Oh, sakit hati. Rasa nak marah, rasa nak memberontak, tapi sebab hormat kamu sebagai guru. Begitulah kamu. Hari ini kamu dah jadi seorang khalifah, jadi seorang kepala ketua negara, jadi seorang pemimpin. Jadi jangan lakukan apa yang aku buat kepada rakyat kamu. Rakyat kamu yang bersalah kamu pukul dan hukum, rakyat kamu yang tak bersalah pun kamu pukul dan hukum. Apa perasaan mereka? Hak salah kamu rotan, kamu pukul. Rakyat kamu hak tak ada apa-apa, hak tak salah pun kamu pukul, kamu rotan. Sama seperti kamu rasa, dia akan memberontak, dia akan rasa marah, dia akan lepaskan dendam dia, kerajaan kamu akan jatuh dan hancur. Itu pelajaran dia. Dia hadut kena masa belajar, tapi pelajaran dia jangan buat benda ni pada rakyat kamu. Kamu nak hukum orang yang benar bersalah, go on. Tapi jangan buat orang tak ada salah apa pun kamu buat juga. Ni tunggulah bala bila mereka nak marah, bila mereka memberontak, jadi lain cerita. Faham dah hikmat dia? Bermula daripada minggu depan, guru-guru di MRSM boleh buat benda ni. Dan anda kena jangan marah. Boleh tak? Tak puas hatilah ustaz ni. Jangan panggil ustaz ni datang lagi. Sebab dia lebih memburukkan dan memparahkan keadaan di MRSM kita saja aja tu. Okey, boleh nampak dah tak? Boleh nampak? Allah. 10 lebih dah. Kalau nak balik sat lagi, kalau nak bagi sampai pukul 12, kena bertolak pukul berapa? Saya nak balik ke Penang. Harap-harap sampai di Penang, bayangkan tepat-tepat pukul 12, saya kena bertolak dari sini pukul berapa? Sekarang, nampak sangat menghalau saya. Okey, boleh nampak tak?
Sebenarnya kenapa kita tak apalah, kita ni di saat-saat terakhir bila sebut umum ketamadunan dia akan jadi luas, kecuali kita akan sap-sapkan topik dia. Contoh dinasti Umayyah, itu dia akan jadi lagi terperinci, lagi detail, lagi best. Tapi bila sebut umum kita perlu detailkan dari sudut bahasa, dari sudut istilah, perbandingan tamadun barat dengan tamadun lain, tamadun Islam dengan tamadun tertentu. Kita masuk ni pun secara asas, itulah asas tamadun, basis tadi 5 ni tak boleh tak tinggal. Mana-mana tamadun, asas-asas dia, sumber-sumber dia, matlamat dan tujuan dia, ciri-ciri khas dia, nilai-nilai universal dalam tamadun tu, mana-mana tamadun pun. Perbezaan dan persamaan ada, tapi 5 tu inilah pembentukan sebuah tamadun, sebuah peradaban, sebuah hadarah, ataupun Inggeris kita sebut civilization. Jadi memandangkan masa pun dah mengarah ke tengah malam, dan satu lagi saya pun tak makan lagi. Esok ada pula merentas desa. Saya tak rentas lah, dengan kapasiti body yang ada sekarang tak memungkinkan saya untuk rentas desa tu. Saya jadi checkpoint dah lah kan. Okey, boleh dah kita berhenti malam ni insya-Allah. Hak ilmiah, hak serius, hak berjenaka bergurau, itu adalah sampingan untuk jaga dan kawal mood kamu semua. Boleh faham? Okey, terima kasih semua kerana sudi menerima kehadiran saya dan ucapan saya pada malam ini bersama kamu. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.